Saya berfikir, logiklah Tuhan mesti satu. Ingatnya pada waktu tu saya tak tahu Tuhan ada atau tidak. Ingat lagi? So saya fikir, ya betul, logiklah Tuhan mesti satu. Cuba anda fikir sekejap. Kalau Tuhan lebih dari satu, apa akan berlaku? Gaduh. Bergaduh. Setuju? Satu, Tuhan kata nak bagi hujan di Kanga. Tuhan satu lagi kata, jangan-jangan OCM ada program. So macam mana Tuhan dengan Tuhan selesaikan masalah? Boleh jadi dengan cara Malaysia, dia pun ozom. One to juice. Clear ke? Tapi kalau Tuhan lebih dari dua, tak boleh ozom. Macam mana? Lat talilat, tamplum. So pendek kata, kalau Tuhan lebih dari satu, something is wrong. Masuk akal. Ayat nombor 2. Allahu Samad. Apa maksud Allahu Samad? Antara maknanya, Tuhan tak ada mula, tak ada akhir. Antara maknanya, Tuhan lengkap, sempurna. Tuhan tak perlu apa-apa. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur, tak perlu rehat. Okey, kita bincang sekejap ya. Okey, kalau Tuhan ada mula, akan timbul soalan, siapa cipta Tuhan? Tetapi dalam Islam, Tuhan tak ada mula. There's no beginning. Okay, jadi bagaimana Tuhan boleh tiba-tiba, mana boleh ada benda tiba-tiba tak wujud? Okey. Kalau benda tu ada, dia memanglah wujud. Tuhan memang wujud. Okay. Saya tak kata bahawa Tuhan tak wujud. Okey. Tapi macam mana tak ada permulaan? Okey, senang aja. Okey. Tuhan tidak tertakluk kepada ruang dan masa. Malah Tuhan yang mencipta ruang dan masa. Bererti Tuhan sudah pun wujud sebelum ada masa. Sebelum ada ruang. Clear ke? So Tuhan bukan sebahagian daripada ruang ataupun dalam aliran masa. So Tuhan tak ada permulaan. Maka tidak timbul soalan siapa cipta Tuhan. Dan Tuhan juga tak ada akhir. Contoh kalau Tuhan mati, siapa yang urus alam ni? So tak logik Tuhan ada akhir. Dan kita sebagai manusia makan dan minum kan? Betul? Selepas makan dan minum, selepas sekian masa, kita kena pergi ke toilet. Kalau Tuhan makan dan minum, artinya Tuhan yang sama kena pergi ke toilet. Sesuai ke Tuhan yang maha suci masuk tandas? Sesuai? Tak sesuai. See the point ya? Clear tak? Okey, ayat nombor 3. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bererti Tuhan tak ada anak-anak, tak ada mak, tak ada bapa. Tak ada bapa. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa akan berlaku? Anak-anak ni akan jadi baby God. Besar jadi gods. Lepas tu bergaduh satu sama lain. Baca dalam cerita Avenger, Thor dengan Loki. Kalau Tuhan ada mak bapa, masalah lebih besar. Sebab mak bapa lebih besar dari anak. Bayangkan Tuhan ada mak bapa. Lepas tu mak dia panggil, mari sini Tuhan. Lepas tu Tuhan berkata, ya mama, something is wrong. Ayat nombor 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun serupa dengan Tuhan. Apa saja kita boleh nampak, itu bukan Tuhan. Kalau kita pejam mata kita, apa gambaran, image masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. Yang kita nampak, yang kita boleh gambarkan, itu makhluk. Tuhan adalah pencipta. So Islam ajar sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Make sense? Tapi bila saya buat perbandingan agama, memang betul-betul menarik perhatian saya. Kenapa mesti nak perbandingkan agama? Okey, saya jawab kenapa perbandingan agama dan kemudian apa yang menarik. Boleh? Okey. Kenapa perbandingan agama? Sebagai seorang Islam, saya berhak tak untuk beramal dengan agama Islam? Berhak? Okey, dalam Al-Quran, Tuhan yang suruh saya buat perbandingan agama. Contoh ya, saya bagi satu je contoh. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Kul ya alal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla nabuda illallah. Yang bermaksud,
Tadi keluar tak sari kata? Tak ada. Tak ada keluar sari kata. Okey, ni saya bagi sari kata dia, terjemahan. Okey, yang bermaksud. Okey, katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita bila berbincang dengan penganut agama lain, Allah kita dalam Al-Quran biasa rujuk pada Yahudi dan Nasrani. Tapi di sini prinsip ini saya luaskan pada semua. Bila kita nak berdialog dengan penganut agama lain, cari persamaan, bukan cari perbezaan. Sekarang kalau kita dalam Malaysia ni masyarakat majmuk, kalau kita cerita perbandingan agama, kita fokus, mula-mula terus kita fokus pada perbezaan. Apa akan berlaku? Bergaduh. So, cari pada persamaan, harmoni. Dan persamaan apa yang kita nak cari? Allah nabuda illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Tuhan. So, sembah Tuhan, jangan sembah selain dari Tuhan. Itu persamaan. Okey, soalan. Saya nak tanya anda soalan. Macam mana saya nak tahu apa persamaan antara saya dan mereka? Macam mana saya nak tahu apa persamaan antara agama Islam dengan agama lain? Saya kena buat apa? Kena ketahuilah agama lain tu. Saya kena belajar agama Islam dulu. Okay. Dan kemudian saya juga kena belajar agama lain. Kalau saya tak belajar agama lain, saya tahu ke di mana persamaan? See the point? Jadi sebab itu saya buat perbandingan agama. Tapi bukan untuk hina agama lain. Sebab dalam Al-Quran ada larangan. Dalam surah An'am, surah nombor 6, ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Jangan menghina agama orang lain. Setuju? Setuju. Okey, cuma ada soalan tambahan. Yes. Okay, it's a very good point. Tetapi kadang-kadang bila kita melihat realiti dekat Malaysia ni, tengok macam Dr. Zakir Naik, satu figure yang agak ada yang suka, ada yang tak suka dan sebagainya. Kalau kita nampak pendekatan Dr. Zakir Naik itu sendiri pun, dia pun menggunakan mencari persamaan. Tetapi bila dia cari persamaan pun, still orang cakap dia itu menghina agama lain juga. Apa pandangan Bro Shah tentang perkara tersebut? Okey, saya ambil konteks kita begini. Bila kita nak bercakap perkara agama, sensitif ke tak sensitif? Sensitif? Bukan sensitif. Sangat sensitif. Setuju? Setuju. Setuju tak? Cerita tentang agama sangat-sangat sensitif. Saya lihat begini. Lain tempat, lain cara dia. Lain pendekatan dia. Saya lebih suka komen, katakan, kalau saya pergi ke Afrika, saya pernah pergi Afrika. Kalau di Afrika, cara mereka cakap perbandingan agama sampai ketuk-ketuk meja. Boleh faham ke? Tapi adakah saya nak bawa cara itu ke Amerika? Adakah cara Amerika saya nak bawa ke sini? Tidak. So sekarang ni bila kita buat perbandingan agama dan sebagainya, tidak ada masalah pada saya, tetapi benda ni sangat-sangat sensitif. Dan ada waktu kebenaran itu pahit kan? Setuju tak? Jangan cakap dengan orang non-Muslim. Termasuk kebenaran tentang agama Islam kan? Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak berapa amal apa yang Islam ajar, betul? Contoh, ada tak orang Islam yang terlibat dengan sihir? Ada. Ada tak orang Islam yang pakai tangkal? Ada. Ada tak orang Islam yang gunakan azimat? Ada. Dalam agama Islam boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tapi orang yang buat benda ni, bila kita bagi tahu dia benda tu salah, diterima tak? Dia tak terima. Penting lah. Sensitif. So dalam bab ini, apa yang kita buat adalah kita bina hubungan dahulu, biar kita ada pengenalan antara satu sama lain dan berbincang dengan cara yang baik. Boleh saya bagi contoh ke? Boleh. Okey, katakan saya bagi contoh. Saya lihat ramai yang hadir di sini daripada kalangan yang beragama Hindu. Betul? Boleh saya buat perbandingan antara agama Islam dengan agama Hindu sekejap? Cuma saya minta, kalau saya salah cakap, apa yang anda buat? Pendam sebagai menghormati penceramah. Iya ke? Tidak. Islam ajar kita cari kebenaran, bukan cari kemenangan. Kalau saya salah cakap, tegur saya balik. Are we good? If I say anything wrong, what do? You correct me. Boleh? Okay.
Allah